Yang Berhormat Datuk Menteri Besar Hadirin sekalian, nyanyian lagu Bahasa Johor dan lagu Negaraku. Terima kasih di atas nyanyian lagu Bangsa Johor dan Negaraku seperti tadi Yang Berhormat Datuk Menteri Besar serta hadirin sekalian dipersilakan untuk duduk. Ladies and gentlemen, please have a seat and make yourself comfortable. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Haji Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Johor. Yang berhormat Datuk Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Johor. Yang berhormat Datuk On Hafiz Ghazi, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Belia dan Sukan Negeri Johor. Yang berhormat Datuk Haji Salahuddin bin Hassan, Pegawai Keuangan Negeri Johor. Yang berusaha Tuan Haji Suhairi bin Haji Hashim, Pengarah Tourism Johor. Ketua-ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, yang berhormat Datuk-datuk, para pemain industri pelancongan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. A very warm welcome to our honorable guests, members of the media, and to everyone here for the launch of the virtual Majestic Johor Week 2021. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk Menteri Besar hadirin sekalian, COVID-19 telah menyebabkan keruntuhan dalam sektor pelancongan negara. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Tourism Johor adalah dengan menjalinkan kerjasama pintar bersama pemain-pemain industri pelancongan untuk mendapatkan kembali kepercayaan daripada para pelancong. Untuk makluman hadirin juga, acara ini ditayangkan secara maya dan telah disaksikan oleh 200 orang pemain-pemain industri pelancongan negeri Johor. Ladies and gentlemen, please allow me to brief a little about what the whole virtual Majestic Johor Week is all about. As we all know, the COVID-19 crisis has led to a collapse in international travel. And one of the efforts that has been done by Tourism Johor to boost the country's domestic tourism industry is by coming up with a smart partnership between the tourism industry players to regain the trust of our potential visitors. Now, tourism is the first industry to get hit and unfortunately the last to recover, and the state government have tried tirelessly to help the industry. So today we gather to further propel the industry forward. For your information, we are also holding this event virtually with more than 200 Johor tourism industry players. So you can catch us live on Facebook and also YouTube on Tourism Johor.
Now, ladies and gentlemen, welcome to the launching of the virtual Majestic Johor Week 2021 and feast your eyes on the wonders of Johor. Johor, an iconic state in Malaysia's south. Endowed with a glorious royal heritage. Home to many wonders and hidden treasures. Explore Southeast Asia's best-kept secret. Its remarkable natural patrimony, unique, authentic local flavors. A carefully preserved, centuries-old cultural legacy, existing seamlessly with modern, unrivaled leisure.肯定会带给你一个终身难忘的体验，这就是 Majestic Johor。 15 destinations, 5 vacation themes, 3 celebrities, 1 state. Different patterns, different colors and motifs, and a wide selection of styles. من جنة إلى أخرى لكل جزيرة لها شخصيتها الخاصة. This is Majestic Johor. Johor welcomes you. 柔佛欢迎你的到来。 هذه ماجستيك جوهر. جوهر ترحب بكم. As you have just witnessed, Johor is truly a majestic destination. And for those of you who may not know this, I was also in the video to have the first-hand experience of the wonders of Johor, and I cannot wait to explore more. Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, hadirin sekalian, majlis pada pagi ini akan teruskan dengan ucapan. Dengan ini majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Pengerusi Jabatan Kuasa Pelancongan Belia dan Sukan Negeri Johor, bagi menyampaikan ucapan aluan. Proceeding with today's special event, I would like to invite our honorable guest, Yang Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi, Johor State Chairman for Tourism, Youth and Sport, to present his speech. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam makmur Johor. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis, saudara Nabil dan saudari Akhirin. Yang saya amat hormati, yang amat berhormat Menteri Besar Johor Datuk Haji Hasni Mohamad. Kita bagi tepukan gemuruh kepada beliau. Yang saya hormati, yang berhormat Datuk Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Johor. Yang saya hormati, yang berhormat Datuk Haji Saluddin bin Hassan, Pegawai Kewangan Negeri Johor. Yang berusaha sahabat saya Tuan Haji Suhairi bin Haji Hashim, Pengarah Tourism Johor. Pegawai-pegawai daerah, Datuk-datuk bandar, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua agensi negeri dan juga persekutuan, Konsulat Jeneral Singapura Johor Bahru pun ada hari ini, rakan-rakan media, rakan-rakan daripada sektor pelancongan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian.
Selamat pagi semua. A very good morning. Ciao An. Kalai Vanakkam. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Ilahi kerana dengan limpah izin dan kurnianya dapat kita berjumpa dalam satu majlis Tourism Johor yang saya kira cukup bermakna ini. Program pelancaran Virtual Majestic Johor Week 2021 dan Johor Tourism Interchange Launch JTI pada hari ini yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Bagi pihak industri pelancongan Yang Amat Berhormat, saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi melapangkan masa dalam kesibukan mengurus dan mentadbir negeri ini. Kecil tapak tangan niru kami tadahkan. Kehadiran Yang Amat Berhormat bersama pemimpin-pemimpin tertinggi Johor, termasuklah Datuk Azmi, Datuk SUK Negeri, Datuk PKN, Datuk TSUK Pembangunan Datuk Bat dan rakan-rakan lain menunjukkan komitmen kerajaan negeri terhadap industri pelancongan. Ibarat pepatah Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor dan kerajaan negeri di atas keprihatinan dalam membantu industri pelancongan Johor sepanjang pandemik yang melanda dunia semenjak awal tahun lepas. Ini termasuklah bantuan kepada pemandu pelancong, kepada homestay, bajet hotel, agensi dan juga persatuan-persatuan pelancongan di seluruh negeri Johor. Bantuan yang turun melalui pakej ransangan ekonomi bukan hanya turun sekali ataupun 2 kali, tetapi 3 kali semenjak Yang Amat Berhormat memegang tampuk kepimpinan negeri. Sama-sama sekali lagi kita bagi tepukan yang gemuruh kepada Yang Amat Berhormat dan kerajaan negeri. Tuan-tuan dan puan, Yang Amat Berhormat Menteri Besar merupakan pemimpin yang mempunyai visi yang jauh. Pada masa sama, sentiasa memikirkan hal ehwal rakyat. He is a leader dengan izin, with great vision, but with a very kind heart. He constantly challenges the status quo and consistently asks his excos how else we can serve and help the people of Johor. Sebab itu, Tourism Johor dan saya cuba menyahut seruan dan cabaran yang diletakkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dan kita berkumpul hari ini bukan saja untuk menyaksikan pelancaran Majestic Johor Week dan Johor Tourism Interchange, tetapi untuk melihat perancangan Tourism Johor bagi menghidupkan kembali sektor pelancongan di negeri Johor insya-Allah. Virtual Majestic Week 2021 yang akan bermula hari ini sepanjang 3 hari berturut-turut akan dikendalikan secara digital. Dan seperti MC sebut tadi, program hari ini, perasmian hari ini pun ada live audience melalui social media. Kita mengadakan pelbagai aktiviti menarik di Majestic Week ini. Antaranya ialah virtual tour online melihat sunrise di Gunung Ledang dan sunset di Kepulauan Mersing. So if you want to see the sunrise and sunset in Johor, you can go live on Tourism Johor punya Facebook. Siri-siri webinar, program e-quiz, penyediaan sijil pelancongan digital, proses gamification yang merangkumi pasport digital in terms of training juga diadakan secara online. Bagi memastikan strategi ini dilaksanakan secara efektif, penglibatan keseluruhan agensi-agensi dan juga sektor pelancongan digembling untuk menjayakan program ini. Selain itu,
kita juga akan melihat pelancaran Johor Tourism Interchange yang merupakan satu portal digital pelancongan yang dibangunkan untuk menjadi satu digital marketplace bagi sektor pelancongan. Ia akan menghubungkan pelancong dengan penggiat industri dengan hanya satu klik. At one click of a button. Sekarang ini seramai 1,000 pengusaha industri pelancongan sudah didaftarkan di bawah JTI. InsyaAllah, this will be one step forward to revolutionize the tourism industry. Perancangan ini juga selari dengan sasaran kerajaan negeri untuk menjadi Johor maju dan mampan menjelang 2030. Yang Amat Datuk Menteri Besar, Alhamdulillah, Johor has been blessed with beauty, heritage, culture, food, international theme parks, and award-winning destinations. Sebab itu, Tourism Johor mengeluarkan brandingnya sebagai Majestic Johor. Dan kalau pada tahun lepas, kita memberi pengkhususan dan juga fokus kepada domestic tourism. Hari ini, Tourism Johor mengambil kira senario semasa sedang membuat persiapan untuk mengalu-alukan ketibaan pelancong-pelancong daripada luar negara. Sebab itu, seperti yang saya sebut kepada Yang Muhammad tadi, kita mengadakan video-video promosi dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Mandarin dan juga bahasa Arab to tackle the Middle Eastern market, the Chinese market and also insyaAllah the European market. Pada masa sama, kita sedar dan insaf bahawa ramai pelancong-pelancong risau tentang keselamatan dan kesihatan mereka. Sebab itu, kita juga melancarkan dan juga mempromosikan Majestic Safe Yang Muhammad to give confidence to the people to come to Johor, especially people like Jivan from Singapore. Hopefully the borders can be open soon, sir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak berhasrat untuk bercakap panjang, tetapi saya juga akhir sekali ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tourism Johor dan rakan-rakan daripada sektor pelancongan, agensi-agensi daripada pusat dan juga negeri yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan program pada hari ini. Semoga segala usaha kita ini akan membuahkan hasil. Akhir sekali, burung merpati terbang tinggi, terbang sekawan mencari rezeki. Tiada beza luar negeri. Majestic Johor, pilihan hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan Belia dan Sukan Negeri Johor di atas ucapan aluan sebentar tadi. Thank you, Datuk, for the inspiring speech. I am sure many of us can't wait to explore the many wonders of Majestic Johor.
Hadirin sekalian, Majestic Johor Safe adalah bertujuan untuk mengembalikan semula keyakinan pelancong untuk melawat ke Johor mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan negeri Johor juga merupakan salah satu negeri di Malaysia yang telah membuka kembali sektor pelancongan. The goal of Majestic Johor Safe is to restore visitors' confidence, both domestic and internationally, so as to have a peace of mind when it comes to traveling. For your information, ladies and gentlemen, Johor is the first state in Malaysia to implement these strict guidelines to uphold good hygiene practice to ensure that guest experiences are not only hospitable but also hygienic and safe as well. Hadirin sekalian, seterusnya dengan segala hormat lagi ta'zimnya, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Johor, bagi menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan virtual Majestic Johor. Ladies and gentlemen, can we please have Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Johor, on stage to present his speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. A very good morning. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Yang berhormat Datuk Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Johor. Yang berhormat Datuk Wan Hafiz bin Ghazi, Esko Pelancongan dan Belia dan Sukan Negeri Johor. Yang Bursar Tuan Haji Suhairi bin Hashim, Pengarah Tourism Johor. Datuk Salihuddin Hassan, Pegawai Kewangan Negeri. Datuk Timbalan Setiausaha Kerajaan, Datuk Bandar. My good friend, Excellency Mr. Jivan, Consul General Singapore in Johor, ketua-ketua jabatan, dewan jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Kita sama-sama dalam majlis pelancaran Virtual Majestic Johor Tourism Week 2021. Dan kita lancarkan juga Johor Tourism Interchange. I'm very happy to be available at this program, khususnya bila saya dapat berjumpa ramai sikit after such a long time. Berucap pun agak tersangkut-sangkut kerana dah lama tak berucap merasmikan dengan kehadiran yang begini ramai. Well, of course we used to have a bigger crowd, Jivan, but I'm blessed, I'm happy that today at least I can see Datuk SS with me, I can see Datuk PKN. Otherwise, they have to take turn. One majlis Datuk SS ada, one majlis Datuk PKN ada, because we can't have that many. Dan juga tidak lupa kepada mereka-mereka yang bersama-sama dalam majlis kita secara virtual pada pagi ini. Terima kasih kerana mengikuti program kita pada hari ini. Congratulations Yang Berhormat Datuk On Hafiz, you have done a great job. You have excelled very well. As usual, Johor is a very unique state, and we want to continue to be unique in every way that we can, and we hope to be one of the most important state in the country. So in the ambition to do so, we have to do a lot of work. All of us have to work very hard. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah bersusah payah untuk menganjurkan majlis pada pagi ini, dan saya sampai saja tadi. Terima kasih kepada Warisan Johor di atas persembahan tarian. Kemudian Datuk Jazmin tunjuk saya tentang vending machine yang membolehkan kita mendapatkan test kit saliva.
tiket saliva yang perlu untuk kita meneruskan apabila kita beralih daripada fasa pandemik insya-Allah kepada fasa endemik satu hari nanti. Of course, given we are concerned about the rising case in Singapore, but we are pretty confident that you'll be able to overcome it in a very short time. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, walaupun kita hari ini sudah pun beralih kepada fasa 2 di Johor, macam mana biasa rakyat akan bertanya dengan saya, Datuk SS dengan Datuk On Hafiz, bila pula nak beralih ke fasa 3 dan seterusnya ke fasa 4. Tapi kita semua tahu bahawa peralihan ini akan kita rujuk kepada pelan pemulihan negara, di mana apabila rakyat semua telah mencapai 90%, apabila negara telah mencapai 90% vaksinasi, that's the national average, we should be able to open up our district, state border, more sectors will be open up. Jadi ini adalah satu perkara yang saya percaya ditunggu-tunggu oleh sektor tourism. Adalah satu keadaan yang membolehkan saudara Suhairi merancang lebih banyak lagi kerana pelancongan merupakan satu aspek yang penting. Sebab itu untuk makluman hadirin sekalian, baru-baru ini kita mengadakan budget retreat. Pihak bahagian perancang ekonomi negeri telah pun berjumpa dengan pelbagai sektor, berunding, berbincang apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan dalam tahun 2022, kerana itu bukan lagi tahun yang mana ekonomi terus kembali pulih seperti sedia kala, tapi sebaliknya tahun 2022 tahun yang lebih mencabar. Kita berdepan dengan keadaan di mana satu tempoh masa yang lama kita berada dalam keadaan MCO telah menjejaskan banyak sektor, sektor pembuatan, sektor perkhidmatan amat terjejas. Jadi apabila kita merancang ekonomi untuk tahun 2022, kita menyedari akan latar belakang ini. Maka kita melihat kepada beberapa sektor yang penting terlebih dahulu. Sektor mana yang harus kita beri keutamaan? Bagaimana kita berhadapan dengan rakyat yang telah lama tertekan, yang telah lama menderita. Believe you me that our citizens out there are suffering. Businesses are very much affected. Jadi apakah yang perlu dibuat oleh kerajaan bagi tahun 2022? So ini adalah satu masa di mana kita telah mengadakan retreat, kita berbincang. Kita melihat bagaimana kita dapat memulihkan semula ekonomi dalam tahun 2022. Berapa banyakkah peruntukan yang kerajaan harus sediakan? Adakah kita rasa bahawa mereka yang berada di kelompok B40 sudah kembali pulih? Belum. Malah yang berada dalam M40 pun sudah menjadi B40. Bagaimana kita mendekati golongan, bagaimana kita menyantuni pihak-pihak sektor-sektor ini? Adakah kita perlu memperluaskan lagi our stimulus package? Do we still need to address those who are deprived of employment because they have to look after the families? Remember, ada satu keadaan di mana golongan wanita terpaksa keluar daripada sektor pekerjaan kerana mereka perlu menjaga keluarga. Mereka bimbang kalau ramai sangat guru-guru yang tak mahu menerima vaksin, bagaimana mereka nak menghantar anak mereka ke sekolah? Apakah dasar kerajaan? Apakah langkah-langkah prosedur untuk membuka semula sekolah apabila sampainya bulan Oktober nanti ataupun pada 15 hari bulan nanti?
bagaimana restoran dan kedai-kedai makan yang ada di Johor Bahru ini, bagaimana sektor-sektor yang mula dibuka nanti melihat kepada SOP-SOP yang telah ditetapkan. Ini semua kita bincangkan, kita bengkelkan. Jadi alhamdulillah, selama 2 hari kita telah pun dapat melihat seperti mengikut sektor-sektor apa yang kita perlu buat untuk sektor pelancongan. Yang Berhormat Dato' Onn Hafiz telah mencadangkan beberapa perkara bagaimana kita dapat membuka sektor-sektor pelancongan kita di Johor. Banyak potensi yang ada. Satu ketika apabila sempadan negeri Johor Singapura dibuka, sektor pelancongan merupakan salah satu penyumbang besar kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Jadi kita dapat melihat potensi yang ada kepada pulau-pulau yang berada di Mersing, kawasan-kawasan tanah tinggi, kawasan-kawasan natural forest sebagai contoh, merupakan salah satu daripada kekuatan kita. Betul ya Tuan Encik Suhairi? These are all our strength. Itu tidak termasuk jenis-jenis makanan yang kita sediakan. Johor dengan dia punya kuih dangainya, dengan saya ada catat tadi tu yang kita makan, keluarga diraja kita gemar makan daging yang dihancurkan tu, ada makan dengan honey, ada dengan lada, harisa. Jivan, have you tried that? It's the best delicacy, that we have in Johor. They don't have at other state. Of course, at the beginning when you taste it, it feel weird, but you have got to used to it, That is one of the attraction of Johor. Pakaian kita orang Johor dengan teluk belanganya, dengan baju kurung Johor, which I think is very unique. So, MC kita tak pakai baju kurung Johor. Lain sikit nak bagi contoh. Tapi tak boleh nak bagi sebab dia tak pakai baju kurung Johor. These are all the strength of Johor. You can't find that in other states. Jadi ini juga kita bengkelkan. Kita melihat ke depan bagaimana pihak berkuasa tempatan kita nak membantu peniaga-peniaga, bagaimana 3 bandaraya kita yang besar, Datuk-Datuk Bandar semua ada sini, dapat membantu supaya dapat kita pertingkatkan infrastruktur di negeri Johor ni. Kita tambah baik lagi kemudahan. Saya akan duduk berbincang dengan Datuk Bandar Johor Bahru. Bagaimana kita bila sampai saja Jivan masuk daripada Singapura, masuk saja ke Johor Bahru, dia tak rasa macam di Johor Bahru keadaan sama dari segi infrastrukturnya. Jalannya baik, landscape-nya cantik, dia punya superstructure lebuh raya yang ada tu semua well maintained. At least there is no immediate difference between Singapore, a developed nation, once they arrive to Singapore, once they arrive to Johor, being the first entry point, that reflect what Malaysia is all about. That's what I got to sit down with Datuk Bandar. What are we going to do? Put aside whatever guideline or whatever restriction that we have. We'll try to find an amicable solution so that Johor will remain a majestic state as what Dato' Onn Hafiz has promoted for this whole week in 2021, the virtual Majestic Johor Week 2021, right, will be something that will bring Johor back to its glories. So tuan-tuan dan puan-puan, di dalam usaha kerajaan negeri untuk membantu rakyat Johor dan mengembalikan semula Johor ini, tentunya sempadan Johor Singapura salah satu daripada usaha yang perlu diberi tumpuan. Apa yang telah kita lakukan ialah pihak pentadbiran negeri, Datuk Setiausaha Kerajaan dengan CITF Johor telah pun mengemukakan satu cadangan SOP
kepada kerajaan persekutuan. Bagaimana kita boleh menggalakkan ataupun membolehkan rakyat kedua-dua negara berulang-alik setiap hari. Kita sudah pun mengangkat cadangan tersebut kepada Jawatankuasa Khas di peringkat pusat, dan saya dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Teknikal telah pun bersetuju di atas cadangan kerajaan negeri dan kini sedang diangkat untuk perbincangan menteri-menteri kanan sebelum berbincang dengan negara jiran kita Singapura. InsyaAllah saya dan rakan-rakan pimpinan di peringkat negeri kita akan terus berusaha supaya dapat kita segerakan pembukaan sempadan Johor Singapura ini. Selain daripada itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada berkunjung ke Johor baru-baru ini. Alhamdulillah atas permintaan kita, atas justifikasi yang kita berikan, sudah sampai masanya lebuh raya daripada Yong Peng ke Johor Bahru ini dilebarkan daripada 4 lorong sekurang-kurangnya kepada 6 lorong. 3 lorong sahala. Jadi perkara itu dah lama kita angkat, dah lama pun kita cadang kepada kerajaan persekutuan. Tapi alhamdulillah bila Perdana Menteri sampai, saya, Datuk SS, Datuk PKN sewaktu pertemuan secara tertutup, kita telah mengemukakan perkara ini. Jadi alhamdulillah Yang Amat Berhormat telah bersetuju untuk memulakan dalam rancangan Malaysia ke-12 ini supaya lebuh raya daripada Yong Peng sampai ke Johor Bahru ini dapat dilebarkan kepada 6 lorong. Kita juga melihat di Johor ni selain daripada sektor pelancongan, kita juga faham Johor sebagai negeri industri ini banyak pelabur-pelabur dari negara luar yang berada di Johor. Tentu majoritinya yang besarnya pelaburan adalah daripada negara jiran kita Singapura. Saya berjumpa dengan beberapa business council, trade association, sama ada daripada dalam negara maupun luar negara, untuk kita mendengar dengan teliti masalah yang mereka hadapi. Tentu sewaktu pandemik ataupun sewaktu kita melaksanakan PKP, banyak sektor industri yang tak boleh nak beroperasi. Ada yang terpaksa menanggung kerugian yang begitu besar. Dan ini kalau tidak kita carikan jalan keluar, boleh menjejaskan kedudukan pelaburan sama ada langsung maupun tidak ke negeri Johor. Sebab itu perjumpaan dengan all this trade council and business association ini adalah bertujuan untuk menyatakan bahawa kerajaan negeri akan melakukan yang terbaik. Kita akan bantu sehabis-habis baik supaya apa juga masalah yang mereka hadapi itu akan dapat kita carikan satu jalan keluar penyelesaian kepada suasana yang mereka hadapi. Sebagai contoh, dalam perancangan kerajaan negeri, kita nak menggalakkan banyak talent datang ke Johor. Khususnya macam Datuk Onn Hafiz buat hari inilah, satu aplikasi Johor Tourism Interchange. Ianya memerlukan satu ekosistem digital yang komprehensif. Kita perlu ada infrastrukturnya yang cukup. Kalau tidak, bagaimana nak dibuat secara virtual? Jadi atas dasar itu, kalau kita ada infrastrukturnya, agak mudah. Boleh saja kita sediakan. Tetapi talent, bakat-bakat yang nak kita harapkan supaya berada di Johor dalam nak membangunkan ekosistem digital di Johor ini. Kita melihat kepada beberapa pelaburan yang sedang berjalan di negeri Johor, khususnya daripada negara Jepun,
Iskandar Investment Berhad, di mana kawasan di Madini itu telah pun diumumkan sebagai Digital Hub Johor. Kita akan tumpukan supaya infrastruktur di kawasan Madini tersebut lengkap dari segi nak membangunkan sektor digital ini. Maka apabila ada pelabur yang mengeluh dalam keadaan mereka tutup lebih setahun itu, tak dapat nak beroperasi, tak dapat nak buat sebarang aktiviti, tetapi mereka terpaksa membayar hampir 2 juta dari segi perkhidmatan internet ataupun internet sebisa sahaja dengan telekom ataupun telco company yang kita ada, terpaksa hampir 2 juta mereka terpaksa membayar, tapi tak ada apa-apa aktiviti yang mereka buat. Di kawasan Madini juga, bila saya nampak Datuk Osman kat sini, Forest City merupakan salah satu pembangunan yang penting kepada negeri Johor. Dalam keadaan PKP, tak ada apa yang dapat bergerak. MM2H kita apabila kerajaan meminda syarat-syarat, tentunya menjejaskan sektor hartanah di Johor. Jadi ini adalah semua perkara yang kita bincangkan sewaktu retreat. Daripada sebesar-besar perkara yang menjejaskan Johor, sampailah kepada sekecil-kecil perkara yang berada di bawah. Bagaimana anak-anak kita yang kehilangan ibu bapa oleh kerana pandemik COVID. Tidak semena-mena mereka hilang ibu bapa dalam masa yang begitu singkat. Cuba bayangkan, tak usahlah anak-anak yang masih lagi bersekolah. Kalau kita sahaja hilang ibu bapa kita dalam masa yang begitu singkat, tentunya merupakan satu keadaan yang traumatik bagi mereka. Jadi kerajaan negeri fikir bagaimana anak-anak ini dapat kita santuni. Bagaimana kita dapat membantu mereka sekurang-kurangnya, kalau tidak pun dari segi material, begitu juga dari segi emosional mereka. Ini juga kita bincangkan. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan yang nak saya gambarkan. Kita akan cuba seberapa yang mungkin untuk melihat kepada semua aspek kesan daripada kelembapan ekonomi, kesan daripada pandemik COVID-19 ini terhadap ekonomi, terhadap rakyat, terhadap pengurusan dan pentadbiran negeri ini, supaya dapat kita pulihkan semula, supaya dapat kita mulakan usaha untuk memulihkan Johor ini. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah. I hope Yang Berhormat Datuk Hon Hafiz bersama-sama dengan agensi yang berkaitan dengan 1.5 juta ringgit voucher digital yang disediakan ini untuk melaksanakan aplikasi bagi menjayakan, bagi membantu, bagi menggalak pelawat-pelawat ke Johor. Saya harap dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan moga Johor Tourism Interchange ini saya kira satu-satunya julung-julung kali dibangunkan, merupakan salah satu daripada instrumen penting untuk membangunkan sektor pelancongan di Johor ini. Saya setuju Yang Berhormat mengatakan bahawa sektor pelancongan, produk-produk pelancongan kita ini bertaraf antarabangsa. Yes, I agree with you. I hope by the time kita dah 90% full vaccination in the country, kita boleh buka pulau-pulau kita di Mersing. Kita boleh buka banyak lagi destinasi pelancongan yang ada di Johor ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu
Tourism Johor. Last but not least, I need to say this. Sewaktu kita buat retreat, kita juga telah bersetuju untuk melihat struktur tourism Johor ini supaya dapat kita perkukuhkan. Is that right, Dato' SS? Kita dah lihat dan perlu satu penstrukturan semula mungkin supaya ianya bersifat lebih antarabangsa, tidak terlalu birokratik, dan ianya merupakan satu entiti yang mempunyai cukup kekuatan untuk maju ke hadapan dalam membangunkan sektor pelancongan. Kita cuba kurangkan kerenah-kerenah birokrasi ini supaya Tuan Haji Suhairi dan tim dalam Johor Tourism, you can really go out untuk promotekan international tourist, yes of course, but don't forget the importance of domestic tourist juga adalah penting kepada sektor pembangunan pelancongan kita. Maka dengan kata-kata itu, sekali lagi terima kasih saya ucapkan, dan seperti biasa kita akan teruskan kempen ini, kita akan pertingkatkan program-program yang kita dah susun sebagaimana yang kita rancangkan. Maka dengan sesukacitanya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini marilah kita sama-sama rasmikan pelancaran Virtual Majestic Johor Week 2021 dan Johor Tourism Interchange. Kita harap ianya beroleh kejayaan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Johor, dan dipohon Yang Amat Berhormat untuk terus kekal di atas pentas, dan dipersilakan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Johor, Yang Berhormat Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan, Belia dan Sukan Negeri Johor, Pegawai Kewangan Negeri Johor dan juga Pengarah Tourism Johor bagi bersama Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar bagi menyempurnakan pelancaran Johor Tourism Interchange. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar dalam kiraan 3, 2, 1. Dipersilakan. Johor Tourism Interchange dengan peruntukan 500,000 akan dibangunkan bagi mentransformasi ekonomi digital pelancongan. JTI akan menghubungkan semua pemilik produk, operator pelancongan serta penggiat industri dalam satu platform digital marketplace. Industri pelancongan Johor bakal menjadi penyumbang penting kepada pembangunan ekonomi negeri. Perkembangan teknologi terkini membuka peluang baru untuk membawa pelancong ke Johor. Pemasaran penjenamaan, pengurusan tawaran dan perhubungan perniagaan pelancongan bertujuan untuk merangsangkan sistem eco-digital tourism Johor. Johor Tourism Interchange ini merupakan cetusan idea Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor yang telah pun dibentangkan dalam Dewan Negeri Johor, dan pada hari ini ianya satu realiti. Ladies and gentlemen, Johor Tourism Interchange is one of Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor's initiatives that was presented at the Dewan Negeri Johor, and today we introduced it to the world.
Majlis diteruskan dengan anugerah penyampaian pelancongan Johor 2021. Dengan ini diumumkan Forest City Golf Resort the most popular golf resort. Dipersilakan. Forest City Golf Resort juga merupakan golf course yang dibina secara alam semula jadi. Next, we have Johor Desaru Coast, which has been named one of the Time magazine's world's greatest places of 2021. Located on the southeastern coast of Johor, Desaru Coast is home to world-class hotels, including Asia's first, one and only Desaru Coast, Anantara Desaru Coast Resort and Villas, the Westin Desaru Coast Resort, and Hard Rock Hotel Desaru Coast. Seterusnya, dipersilakan Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim merupakan salah satu popular brand di negeri Johor, di mana kami ingin mengajak para pelancong untuk menyaksikan perlawanan bola sepak di stadium yang berkelas dunia. Johor Darul Takzim juga merupakan pasukan bola sepak di Johor yang telah merangkul kejuaraan sebanyak 8 kali berturut-turut. Next in line, we have Batu Batu Resort Pulau Tegang for Johor's Tourism Special Award. Based at the Tunku Abdul Jalil Conservation Centre at Long Beach, Batu Batu Resort was opened on 4th September 2018 by Sultan Johor in memory of his son. Seterusnya, dipersilakan Zamburger Hotel Johor Fastest Growing Hotel Change 2020-2021. Hotel Zamburger Committed mewujudkan rangkaian hotel syariah terbesar di negara ini melalui pengambil alihan dan pemilikan 220 hotel butik pribadi. Last, we have Mersing Tourism Association for Johor's most active district tourism association 2020-2021. Mersing Tourism Association joined hands with MKN in achieving 100% vaccination for residents and workers in Kepulauan Mersing. Seterusnya, sebagai tanda kenangan dan juga penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Johor, Majlis mempersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Suhairi Hashim, Pengarah Tourism Johor, bagi menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Terima kasih kepada Div Kehormat. Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, hadirin sekalian, dengan berakhirnya penyampaian cenderamata tadi, maka berakhirlah Johor Week 2021. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih